Seterusnya saya akan menerangkan tentang pendahuluan. Pendahuluan menerangkan pembentangan ini disediakan bagi menerangkan latar belakang syarikat Rasa Borneo, skop kerja yang telah dilaksanakan serta sumbangan dan pengalaman yang diperoleh sepanjang penglibatan saya bersama syarikat tersebut. Selain itu, pembentangan ini juga bertujuan untuk memberi gambaran jelas tentang operasi perniagaan sebenar serta refleksi pembelajaran yang diperoleh sebagai pendedahan kepada dunia keusahawanan dan pengurusan perniagaan. Okey, seterusnya adalah praktikum perniagaan, industri dan produk kami. Okey, yang pertama adalah jenis praktikum perniagaan. Definisi ialah merupakan perniagaan praktikum keusahawanan berasaskan kemahiran untuk mengaplikasikan pengetahuan perniagaan dan pemasaran dalam suasana praktikal. Yang kedua adalah konsep. Okey, konsep kami adalah kafe yang bertemakan elemen tradisional, Borneo dan estetika moden. Fokus kami adalah untuk menekankan aspek kreativiti, kepintaran dan pengalaman dunia sebenar kepada pelajar. Okay, yang kedua adalah industri. Okay, sektor kami adalah sektor industri makanan dan minuman iaitu F&B. Untuk prinsip operasi tersebut adalah pertama adalah menyediakan hidangan yang halal, bersih dan selamat dimakan. Yang kedua, dihasilkan tanpa sebarang penggunaan alkohol. Yang ketiga, menjaminkan kualiti tinggi bagi memenuhi kepuasan pelanggan. Seterusnya adalah produk dan perkhidmatan kami. Okey, untuk produk utama, kami ada 3 produk iaitu yang pertama produk karamel, puding karamel pencuci mulut manis, dan yang kedua adalah ais baking soda, minuman penyegar dan juga pisang nugget, snack dengan pelbagai pilihan perisa dan topping. Dan yang terakhir adalah perkhidmatan. Kami menyediakan sistem pesanan awal ataupun dipanggil pre-order. Yang kedua adalah khidmat penghantaran kepada pelanggan dan yang terakhir adalah sistem bantuan pelanggan dan pengurusan maklum balas. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Siapa sahaja yang berada dalam syarikat Rasa Borneo adalah Ahmad Lokman Hazin selaku pengurusi, saya sendiri Siti Raisha selaku timbalan pengurusi, Christopher Kerry selaku ketua promosi, Nur Aidila Sufia selaku timbalan promosi, dan Roina Rahman adalah bendahari. Manakala Galvin Takin pula merupakan jurujual dan Muhammad Nezron juga selaku jurujual. Muhammad Azri selaku logistik, Zulfazli selaku produk makanan, Marvin Bayan Apoy selaku produk minuman. Seterusnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami terbahagi kepada dua, iaitu pemasaran digital dan pemasaran tradisional. Bagi pemasaran digital, kami menggunakan e-poster dan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook dan TikTok untuk menarik perhatian pelanggan serta menyebarkan maklumat produk dengan lebih cepat dan meluas. Seterusnya adalah pemasaran tradisional. Kami menjalankan jualan secara langsung di gerai supaya dapat berinteraksi secara terus dengan pelanggan, menerangkan produk dengan lebih jelas untuk meningkatkan keyakinan pelanggan untuk membuat pembelian. Bagi pencapaian Kafe Rasa Borneo pula, sepanjang praktikum ini kami mengaplikasikan ilmu perniagaan dan pemasaran dalam situasi sebenar dengan mempromosikan Kafe Rasa Borneo. Hasil jualan yang diperoleh ialah sebanyak Rp2.085.50 melalui penjualan beberapa produk seperti puding karamel, pisang nugget, dan air sparkling soda. Promosi melalui media sosial berjaya menarik perhatian pelanggan dengan peningkatan tontonan, suka, dan interaksi. Selain itu, kebanyakan pelanggan memberikan maklum balas yang positif. Semua pencapaian ini dibuktikan melalui rekod jualan dan tangkap layar media sosial. Terima kasih. Okey, sepanjang dalam tempoh expo tersebut, kami berjaya mengumpulkan hasil keuntungan sebanyak RM2,082.50 dengan jumlah produk terjual sebanyak 200 cup untuk puding, 220 untuk pisang nugget,
dan juga air soda sebanyak 80 cawan. Pencapaian ini diperolehi melalui pelbagai teknik komunikasi dan yang berkesan dan dengan pelanggan dan promosi secara langsung yang dapat menarik minat para pelanggan kami. Sekian, terima kasih. Dan saya akan membentangkan part saya, iaitu masalah atau cabaran yang dihadapi semasa praktikum APK. Salah satu cabaran dia ialah masa yang terhad untuk mempromosikan produk semasa Expo APK. Ia juga sukar menarik pengunjung pada waktu tertentu, terutamanya pada waktu tengah hari. Selain itu, masalah yang dihadapi juga ialah bajet pemasaran yang terhad untuk bahan promosi seperti poster dan banner. Selain itu juga masalah komunikasi antara ahli kumpulan semasa pembahagian tugas. Cabaran dalam bahagian stok ialah pengurusan stok yang tidak seimbang, iaitu produk habis awal atau lambat sampai. Persaingan tinggi daripada gerai lain yang menawarkan produk yang serupa. Dan akhir sekali ialah kesukaran mengurus jualan, pelanggan dan operasi secara serentak. Baik, ini adalah bagian penyelesaian dan cadangan penambahbaikan. Yang pertama, memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk mempromosikan produk kami secara digital dan mampu untuk menarik pelanggan bagi membeli produk jualan kami. Yang kedua, mempromosikan jualan seperti poster, banner, video yang telah disediakan lebih awal sebelum Expo APK bermula. Yang ketiga adalah memperbaiki komunikasi, iaitu mengadakan mesyuarat ringkas bagi mengagih tugas masing-masing dan grup chat untuk memberikan maklumat dan menyelesaikan sebarang masalah dengan cepat. Yang terakhir adalah pengurusan stok, iaitu menyediakan stok tambahan berdasar permintaan yang dibuat dan menyimpan rekod jualan harian untuk mengelakkan kehabisan stok. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan apakah yang Anda atau ahli syarikat yang boleh lakukan dengan lebih baik atau berbeza pada masa depan bagi syarikat kami, iaitu Rasa Borneo. Baiklah, yang pertama, mungkin kami dapat mempelbagaikan produk, iaitu dengan menambah pilihan makanan serta minuman yang lebih sehat. Seterusnya, kami akan lebih meningkatkan kehadiran dalam talian, yaitu dengan memanfaatkan platform media sosial untuk tujuan promosi, yaitu seperti pembinaan poster dengan lebih banyak lagi dan disiarkan di platform seperti Instagram, Twitter, serta Facebook. Baiklah, yang ketiga adalah kami akan melatih ahli syarikat kami untuk bertujuan menyediakan servis yang lebih ramah. Jadi dengan ini sudah pasti saya yakin ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah kami akan mengkaji semula struktur harga barangan yang kami jual atau produk yang kami jual, yaitu akan menjadi lebih berpatutan dan dapat dinikmati oleh setiap sudut masyarakat. Itu saja daripada saya. Untuk kesimpulan, Expo APK ini berjaya mencapai objektif yang ditetapkan dengan memberi ruang kepada pelajar untuk mempersembahkan idea perniagaan secara kreatif dan berkesan. Melalui pengajuan Expo ini, peserta dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran komunikasi, serta keyakinan diri, sekaligus memberikan pendedahan awal tentang dunia perniagaan dan kepentingan perancangan yang baik dan menjayakan sesuatu idea.